Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang sedang menonton video ini. Apa khabar semua? Harap semua sehat. Okey, ceria dan bebas daripada penyakit virus COVID-19. Okey, so hari ini kita akan masuk kepada bab yang terakhir di dalam Sains Tingkatan 5 KSSM, iaitu tema 4, penerokaan bumi dan angkasa lepas. Okey, jadi bab 9 ni adalah berkenaan dengan teknologi angkasa lepas. Okey, bersebut tentang angkasa lepas ini adalah merupakan minat cikgu daripada dulu sampai sekarang ni masih ada minat lagi. Impian cita-cita nak pergi ke angkasa lepas, tetapi Allahualam, semoga tercapai. Tapi nampak gayanya macam tak apalah, duduk kat bumi, syukurlah dengan apa yang kita ada. Tapi itu tetap tidak menghalang kita untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang angkasa lepas. Cikgu lah terutamanya. Jadi soalan pertama daripada cikgu. Okey, kamu tengok teknologi angkasa lepas. Salah satu daripadanya adalah satelit yang kita akan bincangkan nanti. Satelit ni. Okey, satelit ni kenapa dia tak jatuh ke bumi? Kenapa, apa masalah dia? Macam mana dia boleh stay dekat terapung dekat angkasa tu mengorbit bumi? Okey, dia berputar mengelilingi bumi dan dia tak jatuh pun. Kalau kita fikir logiknya, okey, apa-apa saja yang berada di angkasa lepas bila dekat dengan graviti bumi, dia akan jatuh ke bumi, terbakar apabila bergeser dengan atmosfera bumi dan akhirnya macam meteor lah, tinggal ketulan kecil saja apabila berada di atas permukaan tanah bumi. Okey, ataupun kalau satelit yang kecil tu dia tak ada apa-apa dah dekat permukaan bumi, habis terbakar. Okey, itu adalah persoalan yang akan cikgu jawab juga di dalam video ni nanti. Cikgu cuba buat video ni seringkas yang mungkin sebab kita cuma kerja 3 OP saja pada hari ini. So kita tengok OP kita. Ini satelit. Okey, satelit 9.1.1 menerangkan jenis-jenis orbit satelit. Kemudian 9.1.2 menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee dan perigee satu satelit dalam orbit elips, dan 9.1.3 membuat perkaitan hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Itu saja. Okey, 9.1 kemungkinan bagaimana dia dilancarkan kita sambung pada hari Rabu nanti. Okey, insya-Allah kalau tiada apa-apa halangan. So pada hari ini 3 OP itu je. Alright, mari kita tengok ni. Ini adalah soalan-soalan yang ditanyakan di dalam buku teks. Apakah jenis orbit bagi satelit Malaysia yang mengorbit bumi? Ini Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur, angkasawan Malaysia. Nanti Cikgu Muhammad Riwal Fatih, angkasawan Seri Aman. Mana kita tahu, Allahuakbar, adalah angkasawan Malaysia yang pertama membuat kajian sains di stesen angkasa antarabangsa ISS. Beberapa hari beliau berada di ISS International Space Station. Berapa hari ni dalam gambar ni dia ISS. Tengok rupa ISS macam tu lah rupa dia. Okey, apakah jenis orbit yang terakhir diambil oleh kenderaan pelancar yang membawa angkasawan, bahan bekalan dan peralatan satelit itu sampai ke stesen angkasa antarabangsa ni? Ni ISS. Dia dulu cikgu bentangkan ISS ni di Selangor ketika cikgu mengikuti program media maklumat bertanding untuk mewakili sekolah dan akhirnya mewakili negeri Sarawak. Jadi yang amat menyeronokkan. Okey. Ni tengok Bluetin Science. Tiba-tiba ada satelit untuk 5G. Sekarang ni orang tak sebut dah 2G macam dulu, 3G. Okey. Kemudian 4G. Sekarang kita berada di fasa 4G. Malaysia masih lagi 4G. Okey, handphone cikgu ni masih lagi 4G. Tapi tak lama nanti kita akan tengok teknologi baru ni, iaitu 5G. Macam mana tu agak-agaknya 5G? Kalau 4G kita video call dengan lancar sekali, entah 5G nanti hologram pula. Mana kita tahu, Allahuakbar, hologram timbul macam orang yang kita bercakap tu ada image dia dekat depan tu. Dia macam satu badan, bukan setakat muka macam ni saja, memang keluar daripada skrin dan sebagainya. Allahuakbar. Sebab teknologi semakin laju, keupayaan internet tu mampu menampung hologram tu. Contoh lah. Jadi ini yang kita cuba usahakan. Ini cikgu dah cari link ni, apa benda dia. Ni teknologi ni.
Malaysia antara negara pertama Asia lancar demonstrasi 5G. Malaysia bakal menjadi antara yang pertama di Asia untuk memanfaatkan teknologi rangkaian generasi ke-5G dengan pelancaran projek. Bagaimanapun, Ketua Pengarah berkata Malaysia perlu mengambil langkah beransur-ansur dan berhati-hati dalam melaksanakan 5G bagi mendapatkan lebih banyak ruang dan masa untuk bereksperimen. Bukan mudah untuk menjadi yang pertama melaksanakan 5G. Namun Malaysia juga tidak boleh mengambil perkataan tunggu dan lihat. Jadi dia orang nak manfaatkan ni lah. Apa dia ni? Teknologi 5G akan menyediakan sokongan kukuh untuk aktiviti harian, membolehkan transaksi perniagaan berjalan lancar dan lebih ekonomik. Berikutan penyelenggaraan bagi teknologi 3G yang akan menjadi mahal dengan kemajuan pesat teknologi global. Jadi penyelenggaraan 3G akan menjadi lebih mahal. Akhirnya vendor akan berhenti mengeluarkan 3G dan mungkin juga produk teknologi 2G. Jadi daripada perspektif itu ia akan menjadi lebih rumit untuk menjalankan penyelenggaraan bagi rangkaian. Jadi nak tak nak kita kena ikut peredaran zaman lah, peredaran masa kemajuan teknologi 5G kita kena ikut. Rangkaian 2G hanya menawarkan ini kelemahan 2G dan 3G lah. Dia ada tunjukkan di sini 3G, 2G mereka untuk rangkaian 2G hanya menawarkan kesalingan hubungan baik daripada perspektif suara, manakala teknologi 3G adalah antara 2G dan 4G. Oleh itu, dah ada pengendali yang telah memutuskan untuk menutup 3G dan fokus pada 4G dan itu yang sepatutnya menjadi hala tuju Malaysia. Hanya 2G, hanya suara saja kita call, kita dengar suara orang di dalam telefon, suara kawan kita dan sebagainya. Namun di teknologi 3G, 4G kita dah boleh tengok video. 4G lebih clear berbanding dengan 3G video call. Alright, masih clear lagi. Tapi 5G seperti yang cikgu bagi tahu tadi lah, masih sama-sama apakah yang akan dapat disokong oleh 5G ini. Adakah hologram? Allahu alam. Jadi itu adalah satelit untuk 5G tadi ya. Kita tunggu buku teks cikgu loading dulu. Baik. Jadi ini satelit. Kita beralih kepada satelit. Satellite. Macam mana kamu nak sebut? Ikut kamu. Satelit merupakan objek yang mengorbit planet atau bintang. Sebagai contoh, bulan merupakan satelit semula jadi lah. Bukan manusia yang buat, memang semula jadi. Bulan tu tak pernah jatuh ke bumi pun kan. Dia mengorbit bumi. Berputar pada paksinya. Jadi that's why kita akan tengok bulan ni berubah dia punya kedudukan. Waktu ni kita tengok bulan berada di lokasi ni. Next kita tengok bulan berada di lokasi ni. Dia berubah sebab bumi pun berputar pada paksi, bulan pun mengorbit bumi juga. Selain satelit semula jadi, terdapat banyak satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Banyak satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Masalahnya, kenapa kita perlu satelit ni? Itu soalan yang kamu perlu tanyakan diri sendiri sekarang ni. So kita tengok pula jenis-jenis orbit satelit. Jenis orbit satelit. Orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5 jenis mengikut ketinggian orbit. Mengikut altitude dia. Altitude tu ketinggian daripada bumi lah. So kita tengok orbit tinggi bumi, HEO, iaitu High Earth Orbit. Mana dia? HEO yang warna pink. Ketinggian orbit adalah sama atau lebih daripada 35,780 km. Kalau dekat Sarawak ni, daripada Seri Aman kita, tempat kita ni nak pergi Kuching baru 300 km. Tak sampai pun 200 lah. 200 km dah sampai ke Bandaraya Kuching. Yang ini 35,780 km, babe. Bapak tinggi. Kemudian kita tengok lagi orbit rendah bumi, Low Earth Orbit. Ketinggian orbit dia pula adalah 180 km hingga 2000 km. Jadi ni memang rendah lah. Yang warna mana ni? LEO ni warna kuning. Warna kuning. Memang rendah. Next. Orbit geosegerak. Geosynchronous Orbit. Ni semua. Dia selari. Ketinggian orbit ialah 35,786 km dan satah orbit yang mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Satah khatulistiwa bumi kita ni Malaysia, Malaysia berada di kedudukan satah khatulistiwa dan banyak bencana alam kita tak dapat seperti tempat-tempat yang lain tu, alhamdulillah. Orbit sederhana bumi, Medium Earth Orbit, warna apa ni? Warna biru, MEO. Ketinggian orbit dia adalah 2000 hingga 35,780 km.
Okey. Kemudian orbit seterusnya mana tadi? Orbit geopegun iaitu geostationary orbit. Ketinggian orbit dia adalah 35,786 km dan satah orbit pada satah khatulistiwa. So warna hijau. Yang paling tinggi tadi adalah ini ya, orbit tinggi bumi iaitu 35,780 km. Memang tinggi dia, memang jauh daripada bumi. Okey. Ni. Mengumpulkan maklumat, ini aktiviti 9.1. Okey, kamu kena kumpulkan maklumat daripada internet, media cetak. Okey, tentang jenis-jenis orbit satelit ni iaitu LEO, MEO, HEO, GSO, GEO. Ni term bahasa Inggeris tapi tadi cikgu dah bacakan dengan bahasa Melayu juga. Okey, jadi ini pun cikgu dah share dekat link ni. Okey, link dia kita tengok di sini. Ni Catalog of Earth Satellite. Ni orbit dia lah, high Earth. Dia ada beritahu di sini berapa dia punya kilometer dia. Mid Earth orbit, low Earth orbit. Okey, low Earth tu dia mencapai 2000 km ataupun paling rendah sekali adalah 180 km. 180 km. Macam dekat kan? Dekat, belakang macam dekat Serian. Betul. Sikitlah Serian. Serian, betul. Kemudian kita tengok lagi the height of orbit of distance between the satellite and Earth surface determine how quickly the satellite move around the Earth. Ini dah kata kunci dia di sini. Nanti cikgu jelaskan, tapi tak apa. Okey, akhir sekali baru cikgu beritahu kenapa satellite ni tak jatuh. Okey, ini bentuk-bentuk orbit. Okey, bentuk orbit ada dua sahaja yang kamu perlu ingat, iaitu bulatan sempurna. Satelit akan mengelilingi bumi dalam bulatan sempurna, manakala elips bentuk seperti mata, sebiji mata cikgu. Okey, next. So kita tengok orbit geo. Ni terdapat dua bentuk orbit iaitu bulatan sempurna dan elips. Orbit geo ialah contoh orbit berbentuk bulatan sempurna, manakala orbit MEO, medium earth orbit ni, geo G earth orbit ni tadi geosynchronous tadi. Okey, dan HEO ialah high earth orbit, ialah contoh orbit berbentuk elips. Yang tinggi adalah tinggi dan medium dia adalah berbentuk elips, manakala geo tadi, geo ada buka surah sebelah ni apa geo, ni geo, ni orbit geopegun. Ketinggian orbit dia adalah 35,786, warna hijau. Warna hijau ni apa bentuk warna hijau? Warna hijau sekarang ni adalah berbentuk elips. Okey, jadi ni. Geo ialah contoh orbit bentuk bulatan sempurna. Maafkan cikgu. Geo adalah contoh orbit bulatan sempurna. Ya kah? Bulat lah. Ya, dikira sebagai bulat lah ni. Sebab kita tengok dia daripada perspektif macam ni. So, dia bulatan sempurna yang mengelilingi bumi lah. Manakala ni tadi MEO dan HEO adalah contoh orbit bentuk elips. Orbit LEO dan GSO berbentuk bulatan sempurna atau elips. LEO dan GSO. Mana LEO? Kita tengok lagi. LEO, okey, bulatan sempurna, atau GSO. GSO pun bulatan sempurna juga. Atau bentuk elips. Dua-dua pun boleh. Okey. Jadi kita tengok ada dua sahaja jenis bentuk orbit. Satu elips, satu adalah bulatan. Okey, kemudian kita tengok ni. Apogee dan perigee. Satu satelit dalam orbit elips. Bertentangan antara satu sama lain. Okey. Dia orang membuat orbit elips. Okay. Bagi satelit yang membuat orbit elips, terdapat dua kedudukan tertentu dalam orbit tersebut, iaitu apogee dan perigee. Kita tengok. Perigee lebih dekat dengan bumi daripada tengah bumi lah kita kira, daripada tengah. Kemudian apogee ni dia jauh daripada center bumi. Mari kita tengok. Apogee bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh. Okey, dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Planet bumi lah, in case yang kita study ini sekarang. Bagaimanakah perigee atau bagi satu satelit dalam orbit elips? Perigee paling dekat. Tengok. Tu dah ditunjukkan di dalam Rajah 9.3. Last OP kita pada hari ini, hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit.
Okey, ini adalah jenis-jenis orbit satelit, ketinggian orbit dan laju satelit adalah seperti berikut. Inilah dia punya jawapan kepada persoalan cikgu yang awal tadi. Kenapa satelit ni tak jatuh ke permukaan bumi, tak ditarik ke atmosfera bumi? Sebab satelit sentiasa bergerak dalam hal laju yang menyebabkan dia terlepas daripada tarikan graviti bumi. Ni kita tengok. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah hal laju satelit untuk satelit kekal dalam orbit. Hal ini dikatakan demikian kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat. That's why dia perlu bergerak dengan slow sikit. Okay, berbanding dengan yang satelit yang paling dekat dengan bumi. Dia orang kena bergerak laju. Kalau dia orang tak bergerak laju, okay, apa akan jadi? Dia seperti kita tengok funfair. Okay, ada orang bawa motosikal tu kan, dan ada papan dia berdiri berputar macam ni, didirikan. Kemudian apabila dia mencapai satu hal kelajuan, papan tu tadi, motosikal tu, dia akan berjaya berputar-putar di dalam ruangan silinder papan yang telah ditetapkan tu. Dia akan berjaya daki sampai ke atas, kemudian dia turun balik, naik balik. Apabila dia turun, dia rendahkan kelajuan dia. Apabila dia nak naik lebih tinggi lagi, dekat dengan kita penonton daripada atas ni, dia akan tinggikan kelajuan dia lagi. Jadi macam tu lah. Okay, macam mana tadi? Apabila dia nak naik, dia boleh mainkan kelajuan press minyak dia tu lah. Cikgu takut cikgu tersilap. Apabila dia merendahkan kelajuan, okey, silap. Semakin dia berada di bawah, semakin perlu lajulah dia. Sebab graviti bumi semakin semakin kuat. Apabila dia berada di atas, dia boleh bergerak lebih perlahan, tapi dia kena stay dekat satu kelajuan supaya untuk mengelakkan dia daripada tiba-tiba jatuh gugur ke bawah. Begitu juga dengan konsep satelit ni. Alright? Siapa pernah tengok funfair tu? Cikgu pernah. Allahualam kamu pernah tengok ataupun tidak, tak apa. Kamu boleh tengok bagaimana stuntman mengelilingi bawa motosikal dia, start motosikal dia, kemudian daripada bawah sampai ke atas, naik daripada silinder papan, dibuat dalam bentuk silinder lah untuk show kepada kita kena bayar tiket. Kita nampak seronok tengok dia naik atas, kemudian dia turun balik, turun dengan selamat pula tu. Okay, so begitulah konsep satelit ini. Kita tengok altitude 35,780 km, high earth orbit. Dia punya tinggi dia 35,000, laju dia 11,100 km per jam. Sayang oi, 1 jam dia 11,100 tu. Bapak laju jugalah, walaupun kita kata dia kurang laju berbanding dengan yang lain. Ini medium earth. Bila dia semakin dekat dengan bumi, altitude dia cuma 20,200 km, laju dia 13,900 km per jam. Dia perlu semakin laju. Okay, dia perlu semakin laju untuk mengelakkan dirinya daripada ditarik graviti bumi itu sebab dah dekat. Okay, LEO, low earth orbit. Low earth orbit ni, tengok dia paling laju, altitude dia cuma 705 km. Dekat tu. Okay, kemudian laju dia 27,500 km per jam. Kalaulah satu kereta tu 1 jam boleh mencapai 27,500 km. Masya Allah. Paling laju setakat ni pun yang biasa didengari kalau motosikal 300 km sejam. Ini 27,500 km sejam. Masya Allah. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit semakin meningkat. Jadi kita terbalikkan dia punya ni. Kalau daya tarikan graviti terhadap satelit semakin tinggi apabila ketinggian satelit semakin berkurang. Dia vice versa. Kamu kena faham. Jadi apabila untuk mengelakkan dia daripada ditarik ke atmosfera bumi, satelit yang paling dekat dengan bumi perlu bergerak lebih laju berbanding dengan yang berada di atas, lebih jauh daripada bumi. Okey. Apakah akan berlaku kepada sebuah satelit yang sedang bergerak dalam orbit tetap jika lajunya berkurangan atau rendah? Apa akan berlaku? Kemungkinan dia akan ditarik ke atmosfera bumi. Okey, bagaimana pula jika lajunya meningkat terlalu tinggi? Apa yang akan berlaku kalau dia semakin tinggi pula? Okey, yang itu cikgu
serahkan kepada kamu untuk jawab. Okey? Mari jalankan aktiviti untuk mengenal pasti hubungan ketinggian satelit dengan laju satelit. Alright. Jadi nanti cikgu akan bagi latihan. Latihan kamu adalah buku kerja pada muka surat 117 dan juga 118 117 dan 118 sahaja. Itu sahaja latihan kamu pada hari ini. Dan ini dia. Okey. Aktiviti 9.2. Okey, dan jawab soalan inilah. Okey, apa yang akan berlaku jika satelit bergerak semakin perlahan atau semakin cepat. Itu saja kerja kamu pada hari ini. Dan aktiviti 9.2, lengkapkan jadual ini. Okey. Jadualkan maklumat serta data ketinggian orbit dan laju satelit yang dikumpulkan. Ada tadi maklumat dalam buku teks ini. Kemudian analisis data yang dikumpulkan dan buat kesimpulan terhadap hubungan antara ketinggian orbit dengan laju satelit. Ini macam hipotesis tadilah, semakin tinggi suatu satelit, semakin rendah lajunya. Okey, sebab tarikan graviti bumi semakin kurang. Okey, bentangkan kesimpulan tersebut pada anda dalam kelas. Tak perlu sebab kita sekarang PDPR. Kamu just snapshot semua kerja kamu ni dan send dalam foto collage kepada cikgu. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton.